Fai. Jadi saya terus kepada soalan yang ketiga kepada Tuan Haji Nicholas berkaitan dengan pengalaman beliau sendiri yang turun di Padang bersama dengan Hidayah Center Foundation. Soalannya, apakah kelebihan dan mungkin kekangan berkaitan dengan keputusan mahkamah yang terbaru ini? Dia tak jawab. Daripada orang sebelah dia. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dapat bersama pada malam ni bincang isu yang sangat penting. Dia terus kepada soalan kekangan dan apa yang dihadapi mengenai dengan keputusan mahkamah baru ni. Tapi saya ingat kalau kita nak tengok konteks, kita kena pergi ke belakang lagi lah tengok kepada konteks bagaimana masyarakat kita di Malaysia melalui fenomena ini. Jadi kita kena tengok bagaimana keadaannya kalau pada umat ini kita tahu bahawa di Sabah contohnya, saya ingat ramai orang yang macam saya juga dulu saya meluk agama Islam apabila mengkaji Bible itu kan, dan pada masa itu saya ingat masa saya mula boleh membaca lah dan mula boleh mengkaji agama itu dalam tahun 70-an 80-an dan pada masa itu Bible pun memang sudah ada kalimah Allah itu sudah ada dalam Bible, dan memang kalau yang di rumah saya itu sampai sekarang lagi Bible saya tengok dah lusuh dah, tapi masih ada lagi di situ. Memang dia Bible yang menggunakan kalimah Allah. Dan ini memang berleluasa, maknanya memang digunakan daripada dulu lagi Bible itu dalam bahasa yang Melayu dan bahasa Indonesianya ada di situ nama Allah. Dan apabila saya memeluk agama Islam, di antara sebabnya ialah saya melihat bahawa apa yang dalam Bible itu adalah yang mengamalkan ajaran dalam Bible itu adalah orang Islam. Sebab saya melihat Islam dalam Bible itu. Kan di situ diajarkan mengenai dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam terutamanya dalam perjanjian lama. Jadi walaupun saya tidak memeluk Islam di Malaysia, saya memeluk Islam di Amerika Syarikat, dan di situ saya melihat sebenarnya Bible di Amerika pun, kalau kita melihat kepada the King James Version ataupun the English Bible, kalau kita melihat di situ the English Bible by Scofield, memang di situ nama Allah dalam Bible itu dalam bahasa Inggeris. Dan begitu juga dengan kalau kita melihat kepada the King James Version, kalau kita melihat terjemahan bahasa Arabnya, memang dia guna nama Allah di situ alif lam lam ha lah, maknanya memang Ismullah al-Azam itulah yang ada dalam Bible itu dalam bahasa Arab. Dan penggunaannya di kalangan orang Arab pun memang berluas. Tapi konteks kita di Malaysia memang berbeza lah. Memang berbeza, kita tidak nafikan bahawa kita ada keadaan sosial yang unik yang mungkin tidak dihadapi di negara lain. Dan isu ini isu yang sensitif dan delicate. Kita kalau kita melihat kepada apa yang sedang berlaku sekarang, memang kita tidak nafikan bahawa umat Islam akan merasa bimbang apabila ada kemungkinan bahawa nama Allah SWT itu yang suci itu diselewengkan maksudnya oleh agama lain, kerana kecintaan kita semua kepada Allah SWT dan ajaran Islam yang mulia itu. Dan kebimbangan ini mungkin ditambah lagi jika tujuan agama yang lain itu menggunakan kalimah Allah itu adalah untuk berdakwah kepada umat Islam yang lemah pegangannya. Dan tipu muslihat ini mungkin didapati. Dan memang ada benda itu berlaku, bukan tidak dinafikan, dan memang ada kesannya kepada umat Islam yang lemah akidahnya. Cuma lagi ramai di kalangan umat Kristian itu sendiri pun sebenarnya mereka
memang itu yang dia baca daripada kecil kan. Ada buku dalam kitab memang itu dia baca daripada kecil. Jadi melarang mereka menggunakan kalimah ini ada satu perkara yang saya ingat ada reportasi yang besar juga di kalangan agama Kristian itu sendiri, melihat salah satu keadaan tidak adil yang dikenakan kepada mereka dan menjadi kos kepada mereka for concern dan kos kepada mereka untuk mungkin seperti mana orang kita juga concern dengan agama kita, mereka juga concern dengan agama mereka dan akan menyebabkan lebih banyak kemudaratan. Wallahu a'lam. Tapi kalau saya nak cerita pasal keadaan di Sabah itu dulu, dari segi dakwah kita, kita melihat sebenarnya kita tak perlu bimbang sebenarnya kalau pada saya lah mengenai dengan kebenaran itu, sebab kebenaran itu sangat jelas. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama kerana sungguhnya kebenaran itu telah jelas daripada kesesatan, daripada yang menyimpang, itu ajaran yang salah. Jadi Islam ini pada saya berdasarkan kepada hujah, memang dia sangat kuat, tidak ada isu di situ. Malah kekeliruan saya sendiri dari segi Allah SWT itu mana yang betulnya apabila berjumpa dengan konsep yang begitu jelas yang mau diamalkan oleh Islam, saya merasa yakin dengan Islam. Saya merasa yakin dengan Islam, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam, dan akhirnya saya memeluk agama Islam. Dan saya ingat ini bukan unik kepada saya. Saya ingat ada seorang kawan yang merupakan seorang guru di sebuah sekolah, dengan menjelaskan konsep ini kepada murid-muridnya, dia telah seramai 50 orang memeluk agama Islam bila mereka sedar mengenai dengan kebenaran Islam, mengenai dengan nama Allah ini. Pengalaman Tuan Haji dalam dakwah ni agak lama, dan isu ini dia sentiasa bertukar tangan dari masa ke masa. Mungkin boleh terangkan kepada audien ataupun pendengar di luar sana tentang perubahan hal ini dalam konteks dakwah itu sendiri. Adakah ia menyukarkan ataupun ia lebih melegakan aktivis-aktivis dakwah dalam meneruskan misi-misi dakwah? Okey, terima kasih saudara pengurusi majlis. Di antara perkara yang di antara grup yang pertama ada respon daripada grup orang Kristian apabila kita isu ni ialah apabila ada video yang disirkulatkan mengenai memanggil orang Islam untuk membakar gereja, menutup gereja dan menghapuskan agama Kristian di Malaysia ini, itu yang berlegar dengan orang Kristian di Sabah. Dalam khusus grup keluarga saya sendiri. Jadi saudara moderator boleh bayanglah keadaannya macam mana, macam mana umat Islam menyusahkan sebenarnya kita punya usaha kita untuk menyampaikan Islam yang sebenar kepada yang bukan Islam, kerana tindak balas umat Islam yang tidak terkawal. Sedangkan sebenarnya kalau kita melihat kepada isu ini secara ilmiah, saya tak dengar lagi lah ulama yang terus mengatakan hukumnya adalah haram bagi agama lain menggunakan kalimah Allah ataupun kalimah-kalimah yang yang berkaitan dengan penggunaan umat Islam yang dianggap sebagai suci. Kebanyakan ulama yang mengupas isu ini, saya dapati mereka menyebutkan hukum asalnya ialah harus, tetapi kalau dia diharamkan pun ialah kerana circumstances itu yang menyebabkan ada pertimbangan di situ boleh dijadikan dia haram. Dan saya bila melihat kepada hujah-hujah ini, pada saya, dan saya bukan sebutkan saya bukan ulama, tapi saya mengikuti pandangan-pandangan para ulama, dan kalau melihat kepada situasi yang ada sekarang ini, saya berpandangan penyelesaiannya bukan pada kita menghalang penggunaan kalimah Allah ini pada orang-orang bukan Islam, tetapi pada kita melipat gandakan usaha dakwah kita kepada umat Islam itu sendiri dan bagi menangani kelemahan akidah dan kejahilan umat Islam itu sendiri.
Dan kalau yang menggunakan kalimah Allah ini untuk usaha dakwah mereka, dan memang ada agenda tersebut, saya tidak menafikan. Dan saya dulu pun di camp yang sana juga. Kerana pada masa itu kita merasakan bahawa agama yang benar. Mereka merasakan agama mereka yang benar. Tetapi how do we respond? Macam mana kita respon kepada usaha mereka itu? Apakah dengan mengharamkan apa yang harus? Ini perbahasan ulama. Saya pun nak tengok juga pembahasan yang seterusnya dalam bab ini dari segi fiqh dan juga maqasid syariah dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat kepada cara Nabi menghadapi orang Kristian yang datang nak berhujah dengan Nabi, dalam kitab Tabari disebutkan mengenai dengan 60 orang Kristian daripada Najran datang ke masjid Nabi untuk berdialog dengan Nabi SAW. Nabi engage mereka, Nabi tidak menghalang mereka masuk masjid Nabi, tak, malah Nabi bagi tinggal di masjid lagi. Mereka sembahyang di masjid itu, mereka sembahyang cara Kristian di masjid Nabi. Jadi engagement dengan orang-orang Kristian Najran ini menghasilkan, ada di kalangan mereka yang memeluk Islam dan ada yang tidak, masih keras dengan pendirian mereka. Tapi itu sunnah Nabi SAW, mana kita engage, bukan kita disengage dan menimbulkan perkara yang lebih bermudarat, yang lagi menghasilkan tindak balas reaksi yang lebih berbahaya. Satu perkara yang sangat amat penting dan berpandangan bahawa kita kena jaga keharmonian dan kedamaian yang ada di antara umat Islam dan agama lain di negara ini. Ini merupakan tanggungjawab semua pihak, termasuk umat Islam itu sendiri. Kalau tidak puas hati, ini tidak wajar disensasikan dan diperbesarkan sehingga membawa kepada perpecahan. Saya balik rumah, keluarga saya Kristian. Saya makan dengan keluarga saya yang Kristian, makan makanan yang halal lah, sudah tentu. Dengan mereka, ini benda yang everyday life di Sabah. Macam mana kita nak kata kita nak tutup gereja? Macam mana kita nak kata kita nak hapuskan orang Kristian daripada negara kita ni? Apa itu ajaran Islam ke? Saya nak tanya kan. Jadi ini satu yang membawa kepada kebinasaan, keruntuhan keamanan negara, keharmonian masyarakat. Jadi macam mana kita sebagai Muslim dalam wakil yang environment kita multicultural ini berhadapan dengan mereka yang bukan Islam. Saya ingat agenda yang diajarkan oleh Nabi SAW pada kita ialah agenda dakwah kepada masyarakat majmuk ini. Kita sepatutnya engage mereka dengan penuh kasih sayang supaya mereka mendapat gambaran yang benar tentang Islam. Kita nak semua orang dapat melihat keindahan Islam itu, bukan melihat daripada kita kekerasan dan keras hati dan permusuhan. Saya tidak bersetuju, saya nak sebutkan di sinilah, saya tidak bersetuju dengan penyelewengan penggunaan kalimah Allah dan kalimah-kalimah yang mulia dan suci dalam Islam ini, apatah lagi kalau digunakan untuk tujuan mengelirukan umat Islam. Saya tidak setuju. Tapi saya kira sudah cukup seperti mana disebutkan oleh YB Mujahid tadi mengenai dengan perlindungan dalam perundangan negara mengikut perkara 3 dalam perlembagaan dan 11/4 perlembagaan persekutuan yang merujuk kepada agama Islam itu sebagai agama persekutuan dan sekatan terhadap penyebaran agama lain di kalangan penganut Islam. Saya ingat that line of kalau kita nak menjaga dari segi sudut perundangan yang itu wajar. Kita sebagai umat Islam, kita wajar untuk menyarankan kepada kerajaan untuk melaksanakan kawalan yang lebih berkesan dengan berusaha memastikan semua negeri contohnya mewartakan enactment kawalan penyebaran agama lain di kalangan umat Islam oleh agama lain, yang terutama di negeri-negeri yang belum ada mewartakan undang-undang tersebut. Tapi selain pendekatan undang-undang, saya ingat sekali lagi saya tegaskan kita perlu usaha untuk mendidik masyarakat mengenai keharusan penggunaan kalimah ini oleh agama lain dalam batas-batas yang dibenarkan untuk mendidik diri mereka, contohnya untuk kegunaan mereka sendiri, dan batas-batas yang melanggar undang-undang negara pada penggunaannya. Dan kita kena usahakan lebih banyak lagi usaha dialog, memahamkan ajaran sebenar Islam mengenai kalimah Allah di kalangan agama masing-masing. Kita dengan umat Islam kita, dengan juga interfaith dialog antara agama,
supaya kefahaman yang terhasil daripada dialog yang seumpama ini akan menjadi asas kepada perpaduan negara kita ke depan. Itu satu perkara yang sangat penting, dan saya menasihatkan diri saya dan juga umat Islam semualah agar menyerlahkan akhlak yang mulia dalam berhadapan dengan isu ini dan mengutamakan agenda dakwah dan perbincangan secara ilmiah, ya, di samping menggunakan sepenuhnya saluran undang-undang negara yang ada. Wallahualam. Baik, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Parti Amanah yang menjemput dan mengadakan forum pada malam ini, YB Mujahid, dan juga kepada Tuan Rizal daripada PPIM. Daripada Hidayah Center Foundation, kami mengalu-alukan kalau ada yang hendak terlibat dengan dakwah kepada masyarakat majmuk di dalam grup sukarelawan kami, Rakan Hidayah, yang sekarang ini sudah 2,500 orang di seluruh negara, untuk kita menyampaikan Islam yang sebenar dan menjelaskan salah faham yang ada oleh mereka dalam masyarakat majmuk yang tidak faham Islam terhadap Islam itu sendiri. Allah SWT memerintahkan kita dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kepada kalimah yang bersamaan di antara kami dan kamu, yaitu kita tidak menyekutukan suatu pun kepada Allah SWT. Dalam Al-Quran, Allah SWT menyuruh kita mengajak manusia kepada Allah SWT. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada mereka yang menyeru kepada Allah dan beramal dengan amalan soleh dan mengatakan kami termasuk di kalangan orang Islam. Kita ambil peluang ini insya-Allah untuk berdakwah dan mendidik. Ada banyak peluang yang terbuka dengan isu yang seperti ini, yang menimbulkan persoalan kepada ramai orang. Apalah sebenarnya yang orang nak berebut ini, satu perkara yang sangat berharga, dan kita ada peluang di situ untuk berperanan, memberikan pencerahan, menunjukkan Islam yang sebenar. Kita menjadi duta-duta Islam. Kita tidak raise kita punya voice, kita raise kita punya argument. Laqad ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sungguhnya kebenaran telah datang dan telah lenyap kebatilan. Kebatilan itu pastilah satu yang akan lenyap. Dan kita tak boleh paksa orang untuk nak beriman. Kalau Allah nak, dia dah boleh dah untuk bagi semua orang ni beriman. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta takrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Dan bukanlah jadi tanggungjawab engkau wahai Muhammad untuk menjadikan seluruh manusia beriman. Jika Tuhan menghendaki, nescaya berimanlah sekalian manusia yang ada di bumi ini. Janganlah engkau bersedih hati tentang kedegilan orang-orang yang ingkar itu. Kalau Tuhan tidak menghendaki, maka patutkah engkau pula hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? Surah Yunus ayat 99. Kepada yang bukan Islam yang mendengar siaran kita di luar sana, yang mengikuti perbincangan kita pada malam ini, jika nak tahu lebih banyak mengenai dengan Allah SWT yang jadi isu besar pada masa ini, bacalah Al-Quran. Dalam Al-Quran itu sendiri merupakan surat kasih sayang daripada Allah SWT kepada manusia, yang dimulakan dengan semua surah kecuali satu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pencipta kita yang pengasih, penyayang, menciptakan alam ini dan menciptakan kita, mahu berkomunikasi dengan kita. Bacalah Al-Quran insyaAllah. Dan kami alu-alukan anda di Hidayah Center Foundation untuk mendapatkan penerangan lebih lanjut jika sekiranya kami boleh membantu insyaAllah.